Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita sekali lagi. Saya Cikgu Nur Firdaus untuk membincangkan bahagian yang ketiga, tajuk pernafasan manusia. Baiklah, permulaan bahagian yang ketiga ini kita akan membezakan apakah perbezaan antara kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa proses pernafasan. Okey, cikgu gunakan gambar pokok dan juga gambar manusia menggunakan tong gas oksigen ni. Kita nak tengok ada perbezaan tak semasa menarik dan menghembus nafas. Okey, ini ada gambar dalam dalam buku teks alveolus di mana tempat berlakunya pertukaran udara. Dalam buku teks diilustrasikan oksigen itu macam warna biru, manakala warna merah tu pula karbon dioksida. Sebagai penjelasan, bukan bermaksud oksigen tu berwarna biru ataupun karbon dioksida itu sebenarnya berwarna merah. Dan dalam badan kita pun tak ada darah yang berwarna biru. Cuma tujuannya di sini adalah untuk membezakan laluan pergerakan udara dan juga pergerakan darah tersebut. Okey. Di sini cikgu ni dia cakap oksigen masuk ke dalam paru-paru manakala karbon dioksida pula keluar dari paru-paru. Okey, pernyataan ini pun sebenarnya kurang tepat kerana semasa keluar sebenarnya oksigen pun keluar. Oksigen yang kita tak gunakan sepenuhnya oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Kita hanya gunakan sedikit sahaja kandungan oksigen tersebut. Jadi pernyataan yang lebih jelas, udara yang mengandungi oksigen lebih banyak masuk ke dalam paru-paru, manakala udara yang mengandungi karbon dioksida pula akan keluar dari paru-paru. Okey? Udara tu maksudnya ada lagi benda lain selain daripada karbon dioksida tersebut. Okey. Ini adalah pengetahuan tambahan. Titik tempat berlakunya pertukaran nafas ini tadi adalah di alveolus ataupun rongga udara alveolus ni. Seperti yang cikgu nyatakan mula-mula tadi, dalam badan kita tak ada darah warna merah ataupun darah warna biru. Cuma yang berwarna merah ni maksudnya darah yang telah menerima oksigen daripada paru-paru dan membawakan darah yang beroksigen itu ke jantung. Manakala saluran yang berwarna biru ini pula darah yang menghantar sisa buangan. Okey, sisa buangan ini mengandungi karbon dioksida yang kita tak perlukan. Kita nak kena buang, kena rid off the gas. Kita kena buang karbon dioksida tersebut. Okey. Apa yang berlaku adalah yang membawa ke semua oksigen karbon dioksida ini adalah darah. Jadi darah ini sebagai penghantar oksigen ke seluruh badan. Dia boleh bergerak ke seluruh badan kita. Oksigen tu dihantar ke seluruh badan. Kalau tak sampai oksigen ke salah satu bahagian badan kita akan sakit ataupun rosak. Okey. Yang ini berlaku apabila seseorang individu itu menghadapi penyakit ataupun mungkin dalam keadaan yang terlalu sejuk, darah tidak dapat dihantar menyebabkan kerosakan pada sel anggota badan. Tapi secara umumnya kita kena tahu gas-gas yang kita bawa tadi, susah payah kita bawa ke dalam paru-paru itu tadi, macam mana kita nak hantar ke seluruh badan, kita menggunakan sel darah. Okey? Ini adalah gambaran saluran darah manusia. Macam penghubung lah. Yang warna merah adalah darah yang membawa oksigen, yang membekalkan oksigen, memberikan tenaga. Manakala darah yang saluran berwarna biru pula menghantar semula sisa-sisa buangan. Okey, ini sebenarnya adalah satu kitaran yang lengkap. Okey, dia berpusing. Dia tak macam ni, dia berpisah. Sebenarnya dia berpusing. Hantar dan hantar balik. Dan saluran dia tidak sama, dia tidak macam berkongsi saluran, tidak. Dia mempunyai saluran yang berbeza. Menghantar oksigen dan menghantar bahan yang sudah terbuang adalah melalui saluran yang berbeza. Okey, itu kita akan belajar lanjut lagi dalam tajuk yang seterusnya. Okey, ini adalah CO2. CO2 adalah karbon dioksida, bahan buangan daripada proses pernafasan manusia. O2 pula adalah oksigen yang kita perlukan. Jadi ada perbezaan tak karbon dioksida dan oksigen? Okey, ini adalah gambar dalam buku teks. Kita dapat perhatikan oksigen dan juga karbon dioksida tu. Karbon dioksida sebiji. Karbon dioksida 3 biji macam ni. Itu hanyalah ilustrasi. Bukanlah bermaksud kita sedut sebiji karbon dioksida, kita keluarkan 3 karbon dioksida. Tidak. Tapi apa yang kita ingin tunjukkan di sini adalah semasa kita sedut nafas, oksigen lebih banyak semasa kita menghembus nafas. Sama juga dengan karbon dioksida.
Semasa kita menghembus nafas, bilang lebih banyak kadar lebih karbon dioksida berbanding udara yang disedut masuk. Kenapa lebih? Kerana kita tadi sewaktu kita hembus, kita telah membuang semua bahan buangan daripada badan dan sebab itulah dia lebih, karbon dioksida itu lebih. Okey, inhale air, udara yang disedut masuk sebenarnya mengandungi lebih banyak oksigen untuk menghasilkan tenaga. Badan kita perlukan oksigen, jadi kita perlukan oksigen yang banyak untuk masuk dan mengandungi kurang karbon dioksida. Kerana kadar karbon dioksida di persekitaran kita tidak banyak, cuma 0.04% sahaja. Kenapa kita sedut karbon dioksida? Kerana kita tidak boleh, kerana dalam udara di persekitaran kita ini sendiri mengandungi banyak jenis gas. Kita sedut sekali, kita tak tapis oksigen saja, kita tak tapis karbon dioksida saja, tidak. Kita sedut semuanya sekali. Tetapi apa yang menapisnya nanti adalah alveolus dalam badan kita. Ini adalah udara yang disedut masuk. Exhale air. Kita nak buang pula benda yang kita tak nak. Apabila kita buang tu, benda ataupun gas dalam paru kita tu mengandungi lebih banyak karbon dioksida. Daripada mana datang karbon dioksida? Karbon dioksida itu datang daripada bahan buangan sel badan kita. Bahan buangan macam kita kencing, macam kita mengeluarkan sisa air besar, tinja, samalah dengan paru. Karbon dioksida tadi adalah buangan, benda yang kita tidak perlukan, yang kita perlu keluarkan daripada badan. Jadi, semasa kita hembus nafas, lebih banyak karbon dioksida berbanding semasa kita menarik nafas tadi. Tetapi, tidaklah bermaksud karbon dioksida lebih banyak daripada oksigen. Tidak, oksigen tetap lebih banyak kerana kandungan oksigen di persekitaran kita jauh lebih banyak daripada kandungan karbon dioksida. Okey, di sini cikgu ada satu jadual yang cikgu petik daripada laman web. Semasa ini adalah boleh kita katakanlah macam nisbah. Okey, bilangan oksigen semasa kita sedut nafas adalah 21. Dan kemudian apabila kita menghembuskan nafas, bilangannya menjadi 16. Jadi apa yang kita lihat ada perbezaan iaitu berlakunya perkurangan. Kadar oksigen berkurang sebanyak dalam contoh ni dia berkurang sebanyak 5. Pergi ke mana 5 oksigen itu tadi? Oksigen itu tadi telah meresap masuk ke dalam badan. Tetapi bukan keseluruhan oksigen yang kita sedut tu masuk. Macam ni kita sedut 21. Contohlah molekul oksigen. Okey, tetapi yang masuk ke dalam badan kita hanya 4. Kita hembus balik oksigen tu 16. Jadi bukan kita bermaksud kita sedut semua oksigen, tidak. Kita ambil sedikit saja yang kita sedut tu untuk digunakan. Contoh yang sama juga berlaku terhadap gas karbon dioksida. Apabila kita menyedut masuk, kadar gas karbon dioksida tadi cuma 0.04% sahaja. Jadi sangat-sangat sedikit. Dan apabila kita menghembus nafas, berlaku peningkatan. Jadi menjadi 4. Apa yang kita lihat ada pertambahan. Daripada mana karbon dioksida itu datang? Semasa kita menghembus nafas, gas-gas yang kita tidak perlukan, gas karbon dioksida yang kita tidak perlukan dibawa keluar bersama. Jadi daripada mana datang karbon dioksida itu tadi adalah daripada proses hidup sel dalam badan manusia yang telah membebaskan bahan buangan karbon dioksida. Okey, ada satu lagi gas, nitrogen, yang ini tidak dalam buku teks tapi untuk memberikan gambaran yang lebih jelaslah mengenai kadar gas yang kita sedut dan hembus keluar. Nitrogen dalam persekitaran kita adalah sebanyak 79 dan apabila kita hembus masih lagi 79. Maksudnya adakah ada berlakukah perubahan? Tidak berubah. Mengapa tidak berubah? Kerana semasa kita menarik dan menghembus nafas, kita tak menggunakan ataupun kita tidak membuang gas nitrogen ke persekitaran kita. Jadi kadarnya bilangannya adalah masih sama iaitu 79 dan 79. Cikgu harap jadual ini dapat membantu murid-murid memahami secara lebih langsung. Bukan bermaksud oksigen tu kita sedut semua. Bukan bermaksud karbon dioksida tu lebih banyak daripada oksigen semasa kita menghembuskan nafas. Okey, kita nak bezakan semasa kita tarik dan hembus nafas sahaja. Semasa menghembus nafas dan semasa menarik nafas. Okey, ini satu perbincangan tambahan. Ada individu di dunia ini dia menolak orang menggunakan mask kerana bagi mereka kata kalau kita guna mask kita akan mengurangkan kandungan oksigen yang masuk ke dalam badan kita dan boleh menyebabkan kerosakan otak. Tetapi secara saintifiknya pernyataan itu tadi salah.
Dan ini telah dibuktikan oleh satu universiti di Kanada iaitu McMaster University. Dalam kajiannya, seorang profesor tersebut, ini cikgu dah letak link pada rujukan untuk murid-murid lah baca lagi lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Profesor tersebut telah menggunakan 25 orang menggunakan pelitup muka. Jadi bagaimana mereka mengukur oksigen, mereka ada alat ini. Ini namanya oksigen meter. Boleh mengukur kandungan oksigen dalam darah. Apa yang mereka dapati, tidak ada perubahan pun kalau kita gunakan pelitup muka dan bandingkan dengan kita tak pakai pelitup muka. Kadar oksigen yang masuk ke dalam badan kita tetap sama. Jadi tidak akan mengganggu fungsi tubuh badan manusia. Jadi jangan terpengaruh dengan dakyah-dakyah yang berbentuk tidak saintifik seperti ini.